golongan Wahabi ni suka omong kosong, suka menfitnah, suka mendedahkan aib peribadi. Ini perangai golongan yang menyeleweng, bukan Wahabi sajalah. Golongan-golongan yang ahlul bid'ah, mereka itu memang cenderung kepada melakukan fitnah, melakukan pendedahan aib peribadi dan sebagainya. Adapun kita ahli sunnati wal jamaah, kita tidak perlu terikut-ikut dengan akhlak buruk seperti ini. Kita memfokuskan kepada isu yang dibincangkan, dari segi ilmiahnya bagaimana, dari segi hujahnya bagaimana, dari segi dalilnya bagaimana. Tak perlu kita pergi kepada fitnah, na'udzubillah. Bukan saja tak perlu, bahkan haram kita pergi kepada memfitnah, dan tak perlu kita pergi kepada personal attack, mendedahkan aib peribadi dan sebagainya. Tidak perlu. Bahkan kisah sebenar satu masa dahulu, ada seorang anak muda yang kelihatannya mempertahankan perdagangan Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, dan juga menolak penyelewengan Wahabi, tapi to the extent that dia pernah merancang untuk mendedahkan aib peribadi seorang tokoh yang berfahaman Wahabi. Saya larang, saya kata jangan. Kita Ahlussunnah wal Jamaah jangan macam itu. Kita fokus kepada ilmiah, jangan fokus kepada peribadi. Fitnah terhadap sifat 20, kononnya pengajian sifat 20 ni adalah ilmu falsafah Yunani. Itu tidak betul. Kenapa? Kerana kalau benarlah ilmu sifat 20 ni ilmu falsafah Yunani, tentu kita ada data dan fakta ahli falsafah Yunani yang nama apa, dalam kitab mana mengajar sifat 20. So, realitinya mana? Jadi mereka ni yang anti sifat 20 ni, mereka suka memfitnah. Mereka memfitnah kepada sifat 20, kononnya sifat 20 ni adalah daripada falsafah Yunani. Mana? Mesti ada tokoh dia. Ahli falsafah Yunani nama sekian, dalam kitab sekian, yang ngajar sifat 20. Tak ada. Kalau ada, bawakan buktinya. Jangan hanya sembang saja. Falsafah Yunani, mana buktinya? Tapi dia ada cerita pasal jirim, pasal jisim, pasal jauhar, pasal apa tu harokat, pasal tempat, space dan sebagainya. Iaitu tentang makhluk. Islam tidak melarang umat belajar tentang makhluk. Bahkan untuk kita faham khalik, kita kena faham makhluk. Sebab kita tak boleh lihat Allah. Kita tidak boleh dengar Allah. Kita tidak boleh pegang Allah. Yang kita boleh lihat, dengar, pegang ni makhluk. So, bila kita faham makhluk, kita faham makhluk ni ada khalik. Ada yang maha pencipta. Tafakkaru fi khalqillah. Wala tafakkaru fillah. Hendaklah kamu tu berfikir pada makhluk Allah. Jangan berfikir pada zat Allah. Yang peliknya, golongan Wahabi ni yang tentang zat Allah dia nak fikir sangat. Ya, ada tangannya, ada matanya, ada wajahnya. Bab tu pula yang dia nak fikir. Tapi bila kita berfikir tentang makhluk sesuai dengan panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kata itu ilmu falsafah Yunani. Apa masalah? Kita belajar sains sekarang tak salah. Kita belajar engineering tak salah. Kita belajar medik tak salah. Itu sebahagian daripada ilmu. Dan itu ilmu, walaupun bukan ilmu agama, tapi itu sebahagian daripada ilmu. Dan ilmu ini kalau datang hidayah daripada Allah Ta'ala, itu akan membantu kepada keimanan. Orang yang belajar medik, belajar biologi, belajar chemistry, belajar fizik, dia akan lebih beriman kepada Allah. Dengan syarat dapat hidayah, dia dapat hubungkan antara ilmu biologinya dengan ilmu chemistry-nya, dengan ilmu fiziknya, dengan ilmu apa sekalipun, dengan kewujudan yang maha pencipta. Dan dia akan beriman. Tapi kalau tak dapat hidayah, ya tak dapatlah. Jadi, tak ada. Tapi for the sake of argument, just untuk tujuan berhujah semata-mata, takdirlah memang ada ahli falsafah Yunani yang dia itu percaya, dia itu mempertahankan, dia itu mengajar pada orang bahawa Allah wujud tanpa ada permulaan, bahawa Allah wujud tanpa ada perakhiran, bahawa Allah tidak sama seperti makhluk, makhluk tidak sama seperti Allah, Allah tidak berhajat kepada yang lain, Allah Maha Esa, Allah Maha Hidup, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Berkuasa, Maha Berkehendak, Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Berkata-kata, Maha bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan, Maha suci Allah daripada sebarang kekurangan, Maha suci Allah daripada menyerupai makhluk. Berarti ahli falsafah Yunani yang berkenaan itu orang mukmin. Atau nak kata macam mana? Obviously, orang mukmin. Bahkan
Kalau ada orang yang membantah, yang mengatakan Allah tak wujud, yang mengatakan Allah hanya baru wujud sebelum ini tak wujud, yang mengatakan satu masa Allah binasa, itu orang itu yang jadi kafir. Tapi itu that is for the sake of argument lah. Realitinya tak ada ahli falsafah yang ngajar sifat 20. Ini hanya omongan kosong. Golongan Wahabi ni suka omong kosong. Suka menfitnah, suka mendedahkan aib pribadi. Ini perangai golongan yang menyeleweng, bukan Wahabi sajalah. Golongan-golongan yang ahlul bid'ah, mereka itu memang cenderung kepada melakukan fitnah, melakukan pendedahan aib pribadi dan sebagainya. Adapun kita ahli sunnati wal jamaah, kita tidak perlu terikut-ikut dengan akhlak buruk seperti ini. Kita memfokuskan kepada isu yang dibincangkan, dari segi ilmiahnya bagaimana, dari segi hujahnya bagaimana, dari segi dalilnya bagaimana. Tak perlu kita pergi kepada fitnah, na'udzubillah. Bukan sahaja tak perlu, bahkan haram kita pergi kepada memfitnah. Dan tak perlu kita pergi kepada personal attack, mendedahkan aib pribadi dan sebagainya. Tidak perlu. Bahkan kisah sebenar satu masa dahulu, ada seorang anak muda yang kelihatannya mempertahankan perdagangan Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, dan juga menolak penyelewengan Wahabi. Tapi to the extent that dia pernah merancang untuk mendedahkan aib pribadi seorang tokoh yang berfahaman Wahabi. Saya larang, saya kata jangan. Kita Ahlussunnah wal Jamaah jangan macam itu. Kita fokus kepada ilmiah, jangan fokus kepada pribadi. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.